الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغفري أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا موسى الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah. Okey. Boleh buat kumpulan nasyid dah. Ya. Share apa? Kejap. Okey. Dulu nak cakap benda. Sambung. Malam. Dekat mana ni? Wujud hakiki mungkinat. Betul? Mungkinat. Mana kita tengok surat ini kan? Betul tak? Tilik dan asal pada makhluk, dalil akli apa semua. Okey, kita baca lagi dekat kitab. Itu surat 32. 32 ke 33? Kalau begitu nyatalah bahawa makhluk ini mungkin. Kita nak terangkan mungkin ni. Nak terangkan mungkin. Maknanya sakit ni dikatakan lagi tu makhluk ni mungkin. Dia nak cakap, dia cakap apa ni? Kalau begitu apa? Nyatalah makhluk ini mungkin, nama dia. Apa dia mungkin ni? Sesuatunya harus. Harus apa? Aku bantu tu tengok tu. Dan mungkin itu barang terima ada dan terima tiada. Yang harus ada atau
tiada. Atau sesuatu, tengok lagi kita lebih apa. Sesuatu yang terima ada atau tiada. Sama tu ni. Makhluk ni mungkin boleh ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, harus saja. Lepas tu makhluk ni dikatakan Jaidul wujud. Jaidul wujud apa? Harus saja wujud. Bukan mesti wujud. Yang mesti wujud apa? Allah. Makhluk ni harus saja wujud. Bukan mesti wujud. Harus saja wujud. Dia tak mesti wujud. Tak mesti wujud. Dia harus saja. Harus saja wujud. Itu nama ni mungkin. Dan sifat mungkin apa? Ini erti mungkin. Ini erti dia. Ini erti mungkin. Sifat mungkin apa? Sifat dia apa? Sifat dia adalah baru. Sifat mungkin adalah baru. Mungkin apa? Harus ada, harus terima ada, harus terima tak ada. Tapi Allah, dia tak ada harus. Dia Allah harus menjadikan, harus tak menjadikan makhluk. Tapi pada zat dia, wajib ada. Bukan harus ada. Tapi makhluk harus ada. Itu nama dia mungkin. Berapa berat harus dengan ada dengan harus tak ada? Terima ada dengan terima tak ada. What is the weightage? Nama apa tadi kat putih? Weightage. What is the weightage of ada and tak ada? 50-50. Sama berat. Ni. Keharusan dia sama berat. Kalau kita kata dia ni ada dalam dewan. Mungkin dia tak ada dalam dewan. Tapi aku berat hati kata dia ada dalam dewan. Jadi weightage dia punya berat hati tu, dia punya rasa ada tu lebih. Tapi dalam mungkin ni harus ada, harus tak ada. Berapa persen? Sama berat. Kemungkinan dia boleh ada, kemungkinan dia boleh tak ada, sama berat. Sama. Mana lagi? Kursi kelihatan makin kosong. Mana Aziz? Masita? Sebelah Haji Adlan tak apa? Sebelah Muntadah tak ada orang. Tu datang lagi. Jangan lewat. Kena cergas, kena cepat. Kita sebelah Cik Master. Kalau kita lewat nanti aku suruh barang tak ajak awak ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Penat pula aku dengar dulu. 1, 2, 3, 1. Okey. Sifat mungkin adalah baru. Dan sama berat. Bahkan berat sebelah tiada kerana asal tiada dan ringan sebelah ada. Tiba-tiba yang ringan jadi berat. Maka tentu tak tiba pada akal kita nak jadi berat sebelah ada, yang ringan itu dengan sendiri. Bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Apa dia cakap ni? Satu, dia cakap ni sebenarnya. Makhluk ni harus ada. Dan harus tiada. Jangan cakap harus tak ada. Harus tiada. Harus tak ada. Iyalah, harus tak ada. Harus ada, harus tiada. Indahnya bahasa tauhid.
harus ada, harus tiada, sama berat. Tiba-tiba kita ni muncul dalam dunia ni, maka harus ada ni, dia jadi ada. Sebab kita ada. Tiba-tiba kita ada kat muka bumi ni, maka lahirlah kita 60 tahun lalu dan diberilah nama kita. Lahirlah kita 58 tahun sehari. Dia berilah nama kita War. War 58 tahun berapa hari tu? 3 hari. Hari jadi hari apa? 10. Ni 2 hari lah. Lahirlah 50 tahun, 8 tahun, 2 hari lalu di satu pekan bernama Langat. Boleh kat mana? Singapura. Singapura? Orang Singapura? Oh, kata kabar tak pernah ke Singapura. Aku bilang sama kau kan orang Singapura kan cikgu bilang. Bercara sih orang Singapura. Kalau kau orang Singapura, aku cakap Singapura saja. Kan yang Vespa sama-sama kan, itu kan, tak ingat di mana tu, di Bukit Timah. Wah, aku tak tahu orang Singapura, mati aku cakap Minang ni. Orang Singapura. Sama isi aku pun lahir di Singapura tu. Di Pospak, dia pun lahir di Singapura. Oh, orang Singapura. Boleh Singapura. Berapa tahun datang sini semua? Berapa hari je datang sini? Baru lahir? Larang tumpah di Singapura. Oh gitu. Ada kampung? Orang Singapura ni. Warga negara ke tidak? Warga negara tidak, belakang duduk bang, saya baru kerja. Baru kerja bang. Saya pas ada baru kerja. Okey, sama berat ada dengan ada. Oh, tak tahu aku war Singapura. Bila tiba-tiba ada, maka beratlah dia pada ada. Jika berat dia pada ada, dia cakap sini gitu tau. Jika berat ni pada ada, berat pada ada, maka ada yang mengadakan. Apa yang mengadakan? 58 tahun 2 hari 2. Siapa yang mengadakan? Allah. Allah kata dalam Quran, air mani yang turun itu, siapa yang menghidupkan? Kami kah? Engkau kan yang kami kan hidupkan. Allah kata dalam Quran. Pokok-pokok yang tumbuh tu, siapa yang hidupkan? Engkau kah? Kami yang hidupkan. Dengan itu, apalah tatafakkarun, tidakkah kau berfikir? Allah jadikan air mani bapa jatuh dalam rahim mak, jumpa dengan air mani mak, bertemu dengan air mani mak, maka salah satu sperma itu telah menjadi segumpal darah. Dan segumpal darah menjadi seketul daging. Bila 4 bulan diciumkan roh. Bila lahir, diberi ilhamlah pada Allah menamakan Ramzan, dinamakan Murtada, dinamakan Muhammad Aiman. Dan nama itulah dipanggil. Betul. Nama itulah ditalkinkan. Bila meninggal dia tak kata war, dia tak kata. Dia kata nama dalam IC. Ada orang WhatsApp saya, kenapa nama dia war? War bukan nama, war ni panggilan lah. Panggilan orang-orang Minang ni, kalau orang tua ni, orang-orang dihormati ni dipanggil war. Atau dipanggil apa. Apa tu apa? Bukan kapak tau. Dipanggil apa, dipanggilnya war. Itulah orang awak dipanggil hormat pada orang tua-tua ni, dipanggilnya war. Tu. Siapa yang beratkan daripada tiada yang mula asalnya tiada dan tak ada yang berat, itulah Allah. Bila dia meletakkan, dia kata kudrat dia. Yang memberat beri ada itulah Allah. Yang tentu ada, tidak tiba tiada sekali-kali.
Maknanya Allah itu dia cipta dan dia beri berat pada mungkinat ni yang tak ada, yang harus ada, yang harus tak ada, dia beratkan dalam ada, maka jadilah ada. Kalau dia kata tak ada lah kita. Cukup ini. Ada orang lain, dia tak ada pula tu. Jadi, sebab tu Allah itu dia tak ada yang mengada-gada. Kami yang ciptanya dia. Jadi Allah ini dipanggil What are you talking to me? Dia panggil apa? Wujud? 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 Hakiki. 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 Makhluk itu wujud? Majazi. Majazi. Majazi di mana apa? Sandar. Sandar pada apa? Kudrat dan iradat Allah. Allah tunjukkan kuasa dia beratkan ada ke kau. Dan dia berkendak pada lelaki ke perempuan. Dia berkendak pada lelaki dan perempuan. Kita baca kitab hadis. Dan kita akan apa? Bila jatuh air mani pada rahim perempuan, ada malaikat dalam rahim perempuan tu dan dia berkata pada Allah, ya Allah, air mani ini hendak dijadikan manusia atau tidak? Tak jadi, tak mengandung. Bila tanya, ya Allah, air mani ini nak jadikan manusia tidak? Jadi, itu yang tiba-tiba tu. Bang, nak makan lontong king abang. Paksa aku telefon orang rumah aku ngidam Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Dia nak ngidam lontong king. Dia nak lontong king yang Toki dia buat. Toki dia meninggal Ustaz. Tak ada dia nak juga yang tu. Dah susah pula. Kenapa? Allah kata dengan malaikat, jadi. Malaikat urusan. Allah tu besaran dia. Itu jadilah. Mulalah apa mabuk, apa benda. Bang nak makan merpati dada merah. Aduh, pening abang. Nak makan mangga bang, tak apa abang beli pasal malam. Tak nak bang, nak pokok tu. Tak apa, beritahu jiran. Tak nak, abang curi. Oh, jangan buat main bang. Kau nak suruh abang yang curi. Abang curi bang, pukul 3 pagi. Abang balik dengan slipper. Tak apa, abang beli 2 kilo, 3 kilo. Mangga harum manis abang beli, tak apa. Tak nak. Yang tu bang, yang tu. Nak yang tu juga. Tak apa, abang minta izin. Saya nak makan tanpa izin. Oh, ini don't play Jangan layan So anak dia syaitan dulu, kau mencuri je. Ada yang begini? Ada. Kenapa tu? Orang tu dulu kata pembawakan budak. Orang dulu dia kata apa Orang sekarang orang cakap belagak. Kita orang Singapura pun dia kata pregnant. Orang dulu kata apa? Berbadan dua. Allah hai. Lamanya aku tak dengar perkataan tu. Bini saya berbadan dua. Berbadan dua. Kenapa badan dua? Dalam perut ada badan. Enanda badan. Badan apa? Allah ciptakan badan dalam badan. Oh, hebatnya Allah. Kau tengok mandi tak apa-apa je. Tapi bila doktor telefon dengan, telefon pula, tengok dengan mikroskop, nampak macam apa? Dia berenang. Dari berjuta-juta sel tu, seekor je lepas. Pum, masuk. Bertemu. Pertemuan dua air mani ni, maka jadilah segumpal darah. Waktu itulah muntah, waktu itulah pening, waktu itulah you call it morning sickness. Masuk pejabat, pukul 8 tu tak boleh bekerja dah. Duduk kat pantry macam orang nyanyung kan. Kejap muntah, makan tak selera. Kejap muntah, makan tak selera. Ada yang ambil cuti 3 bulan dah. Perubahan pada badan. Kenapa? Dalam badan ada badan. Kenapa ni? Kenapa orang ofis kata? Kenapa tak sihat? Saya berbadan dua kak. Jadi. Ada itu tak ofis? Kenapa ni nampak tak sihat? Kak, saya berbadan dua kak. Okey lah, berbadan dua. Orang tak ada badan pun ada. Okey. Begitulah pengakuan dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya mengetahui akan dia. Apa yang bukan dalam hati?
Allah harus jadikan dia. Itu bukan kau ada nanti. Tapi Allah ini kejadian dia wajib ada. Makhluk ni harus ada. Atas apa? Atas kuasa Allah untuk mengadakan dan kuasa Allah untuk tidak mengadakan. Adakah Allah berkehendak mengadakan? Dia mengadakan. Allah berkehendak tak mengadakan? Tak mengadakan. Kenapa? Makhluk ini mungkin. Itu mungkin tu. Seperti firman Allah. Okey, kita tarik sini sikit. Man, kau faham kan? Faham? Okey. Betul? Betul. Seperti firman Allah, bermula Allah Ta'ala lah yang menjadikan akan dia. Okey. Ni, dia ada satu firman Allah sini. Ini dalam surah apa? Surah Sajadah yang 4. Apa ayat ni kata? Tulis kan? Tulis firman Allah ni pun dapat pada, ya Allah. Bermula Allah Ta'ala lah yang menjadikan ia akan beberapa langit dan bumi dan barang yang di antara kedua dia. Barang yang antara keduanya. Ni firman Allah ni. Ini dalil apa ni? Ini dalil apa ni? Dalil jenis apa? Kalau ayat Quran dalil Nakli. Nanti kalau anak balik, Abah baca Tauhid, apa Abah dapat Abah? 2 hari. Aku dapat dalil nakli, dalil akli. Yang lain nantilah, tak berapa faham. Jadilah dapat 2. Okey Abah apa sana? Okey, kambing ni sedap. Kambing pula sedap. Dalil nakli, dalil yang diambil, dinukil dari nukilan Quran, nukilan hadis dan nukilan daripada kata-kata ulama, itu juga dipanggil nakli. Dalilnya apa? Bukti. Bukti yang mengatakan Allah menciptakan ia beberapa langit dan bumi dan barang antara keduanya, antaranya dalam surah Sajadah ayat 4. Ini nama dalil nakli. Maka dengan firman ini, maka ni masalah apa? Maka apa? Bukan maka pen. Maka apa? Maka putuslah. Maka tetaplah. Putuslah. Benarlah. Benar apa? Dengan firman itu, nyatalah. Nyatalah maka apa? Jelaslah pada kita. Jelaslah pada hati kita. Jelas, betul-betul jelas. Tak ada kelabu. Tak ada samar-samar. Tak ada kelabu macam kelabunya ni. Baik. Bila tak faham, dia kelabu macam ni. Lepas tu saya ambil gambar ni. Bila tak faham, dia kelabu macam ni. Dia kelabu macam ni. You are out of focus. Hati tak boleh fokus. Allah ni macam mana? Bukan nak kena tahu zat dia. Tapi tak faham. Allah ni macam mana? Tak kenal. Kelabu. Tak nampak. Tak jelas. Macam mana gambar belakang ni? Tapi bila dah faham, hati tu jelas. Nampak yang mana bulat, yang mana selekor. Yang mana jelas, yang mana melencong. Tu saya ambil gambar ni. Penuh dengan makna yang tersirat. Aku kabarkan pada kau gitu. Cakap isinya murah pula kita. Cakap dia murah. Ni Singapura bukan begitu kan? Bukan. Tapi aku kan mereka bilang begitu.
Kan? Lain ni Singapura lain. Tak boleh awak kalau cakap Singapura kita tetap orang awak kita orang awak. Jangan mungkar, jangan engkar. Walaupun di Terengganu 12 hari pun, topar awak cucu, balik tak ada Terengganu. Tiba dekat Terengganu habis. Menangis orang Minang. Okey, ni. Jangan yang kelabu lagi dah. Dah belajar jangan kelabu. Tak boleh kelabu. Tauhid jangan kelabu. Fiqh jangan kelabu. Tasawuf jangan kelabu. Kalau benda dunia tak apa kelabu, tak faham. Nak masak tak berapa faham, tak apa. Boleh makan juga. Tak sedap pun hentam boleh makan. Tapi tauhid jangan kelabu. Tauhid kelabu nanti habis. Boleh kufur pun boleh. Takut tu lah, takut. Allah telah mengaku ia dengan adanya di dalam Quran. Okey. Allah Ta'ala telah membetuli dengan pengakuan Tuhan dalam Quran. Ini dikatakan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Ini kita baca ni kita yakin, kita yakin. Ini bukan bohong, ini bukan bohong. Allah Ta'ala mengaku ia yang menjadikan langit, dia yang menjadikan bumi, dia yang menjadikan barang antara langit dan bumi. Apa makhluk angin, burung, apa benda. Dalam Quran kata, Allah kata apa? Engkau lihat burung. Dan siapakah yang mengapungkan burung tu? Allah tanya. Allah suruh kita tengok burung, nanti kita keluar, nampak burung. Kita ingat Allah pesan apa? Siapa yang mengapungkan burung tu? Dia yang apungkan burung tu tau. Bukan burung tu apungkan diri sendiri. Burung tu lahirkan sebab dia buat begini. Baru dia apung. Tapi yang izinkan dia apung apa? Allah izinkan. Kalau Allah dah izinkan, dia jatuh. Siapa yang mengapungkan kapal terbang tu? Bukan izin Rasul tu. Tapi sebab dia diberi akal untuk buat izin Rasul kapal terbang tu, dia terbang. Tapi semuanya dengan biiznillah. Kalau Allah tak izinkan, tengah jalan, boom, masuk laut. Tu yang banyak berlaku tu. Tu yang banyak berlaku. Tu dia kenapa ni? Izin Allah. Jadi dalil ni dalil apa ni? Dalilnya Allah mencipta. Ni Allah mencipta segalanya. Apa segalanya? Nya ni apa? Nya. Cuma benda. Apa ni nya ni? Nya ni sesuatu. Nya ni sesuatu. Langit dan bumi. Syait. Langit dan bumi. Namanya syait. Yang saya dah cakap dulu kan. Sesuatu ini terbagilah ia pada tiga. Apa dia? Nak tulis lagi tak? Atau kata tak payah Ustaz? Berapa kali sudah aku bilang? Apa ni? Apa satu? Yang dapat dikesan dengan ada. Maknanya kesan apa? Panca indera. Lepas tu dapat kesan panca indera. Macam apa? Macam boleh pegang, macam boleh rasa, macam boleh lihat, macam boleh dengar. Boleh rasa. Ni tangan, boleh pegang. Boleh rasa angin, tapi tak nampak. Atau boleh rasa, boleh pegang, ni mikrofon. Ni sesuatu. Atau tak boleh pegang suara, tak boleh pegang. Abang Ali cakap, saya dengar. Tapi suara tu kat mana? Saya tak boleh pegang. Saya tak tahu kat mana. Tapi yang saya tahu dia ada gelombang datang masuk telinga. Itu suara. Jadi boleh kesan dengan telinga macam indera. Boleh. Itu nama apa? Sesuatu yang dapat dikesan dengan ada. Ada ni through five sense. Bukan sense. 5 macam indera. Nombor 2. Sesuatu yang dikesan
dengan tiada. Dikesan dengan tiada. Tulis contoh sendiri. Ni nak tulis tak muat. Apa benda contoh yang dikesan dengan tiada? Botak. Dikesan dengan tak ada rambut. Mana bat Aku cakap botak ni nasi bat. Botak dikesan dengan tiada rambut. Rongak dikesan dengan tiada gigi. Betul. Bujang dikesan dengan tiada pasangan. Balu dikesan dengan tiada suami. Duda dikesan dengan tiada isteri. Bogel dikesan dengan tiada pakaian. Adanya dia nampak tu, kepala yang licin tu, itu bukan botak, itu kepala. Itu benda dikesan dengan ada. Tapi perkataan botak ni, dia tak boleh pegang. Yang tu bukan botak, itu kepala dan rambut. Dia panggil botak. Betul tak? Dia panggil botak. Yatim dikesan dengan tiada mak bapak. Yatim piatu, yatim tak ada mak atau bapak. Yatim piatu dikesan dengan tiada mak bapak. Mana yatim piatu ni? Tak ada. Tapi macam mana boleh tahu dia ada? Bila dia tak ada mak bapak. Okey. Are you clear? Benda ni tak besar. Tapi memerlukan tempuan yang lebih. Minta Allah izinkan kita ni senang kita faham benda-benda begini. Pada setengah orang sangat besar. Pada setengah orang dia belajar sekali, 2 kali pun dia dapat. Ada orang dia belajar 5-6 kali pun dia rasa tak berapa dapat. Kalau kita belajar sekali 2 atau kita tak pernah dengar tak lain, kita datang pergi, kita belajar pun kita dapat. Allah nak bagi kita baik. Kenapa? Bila Allah nak jadikan seorang itu baik, benda perkara yang diberi pada dia adalah apa? Pangkat ke? Duit ke? Anak ke? Pasangan ke? Harta ke? Agama. Diberi apa? Faham agama. Faham dia agama. Belajar sesuatu, syek. Wah, dia dapat. Dia keluar nanti, dia tengok kawan-kawan lelaki buka kopiah, botak rupanya dia ni. Bukan orang sini, orang sini tak buka. Orang sini kalau buka, orang tu pegun. Remos dia berpusing macam buat nama. Botak rupanya dia ni. Oh, ini syek. Cakap ni, bang, apa ada syek yang kedua? Syek. Apa syek yang kedua? Dikesan dengan tiada. Apa? Botak tak ada rambut. Syek. Syek tu, sesuatu. Okey, yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Iktibari. Amrun iktibari. Hanya sekadar panggilan saja. Iktibari. Apa iktibari ni? Tiada dikesan dengan ada atau tiada. Wah, ni bahasa ni hebat ni, tauhid ni. Tiada dikesan dengan ada atau tak ada. Hanya keadaan atau panggilan sahaja. Oi, kalau kita tengok bahasa tauhid ni, hebatnya bahasa tauhid ni. Orang kata ustaz bahasanya menyeluruhkan. Tidak menyeluruhkan. Tapi kena belajar. Bahasa tauhid ni, dia bukan boleh kita baca buku. Jangan beli buku tauhid tau baca. Pengsan ni tak faham ni. Tak faham tak apa. Yang paling bimbang salah faham. Iktibari. Apa contoh iktibari yang paling jelas? Hadas. Hadas ni tak nampak. Hadas ni tak ada wuduk. Tapi yang tak ada wuduk tu tak nampak. Orang ni berhadas. Tapi tak nampak. Kenapa? Keadaan tak ada wuduk tak nampak. Tapi kalau orang yang botak, nampak. Nampak apa? Nampak kepala tak ada rambut. Jadi dikesan dengan rambut yang tiada.
Okey, boleh faham ke atau rasa berat ni? Too heavy ya. Okay. It's too heavy for me. Actually, I cannot cope up. Whatever you tell us, it's too heavy ya. So I need to go back and pack my bag and I have to say goodbye. Ya, boleh ya. Boleh kan? Tu saya tanya heavy ke tak heavy? Interesting. Yes, that's it. Abang Lim kata interesting. What? You know what is the meaning of interesting? Menarik, yes, menarik. Orang awak tak payah buka kamus lagi sekarang ni. Interesting, yes. Kenapa interesting? You try to know siapa yang ciptakan kau sekarang. Like orang bagi kita hadiah. Orang bagi kita hadiah, itu ada kereta ke depan rumah. Dia letak kunci kat rumah. Ini hadiah hari jadi war. Dia bagi apa war? Mercedes mata bulat lah. Pojok lah tengok. Ini hadiah jadi war. Lepas tu dia bagi clue. Saya ini seorang lelaki berumur 65 tahun. Satu. Besok dia hantar lagi kat pintu. Saya sebenarnya kawan war di Singapura. Adakah kau lupa pada aku? Dia kata. Interesting awak nak tahu. Oh, siapa ni lah? Besok tunggu lagi tau. Besok dia WhatsApp lagi. Nama saya start daripada M. Wah, lagi interesting. Apa ni? Lelaki, umur 65, dulu kenal kat Singapura, di Jurong, sama-sama makan kerang. Lepas tu, nama saya mula daripada M. Besok dia hantar lagi. Huruf kedua, U. Oh, apa ni? Mu bodoh, mu pandai. Ini contoh. Kenapa? Dia telah memberi kita sesuatu yang besar. Dengan tanpa sakan kita mendapatkannya tanpa usaha Mercedes mata bulat. Contohlah. Lagi mata bulat. Kata keluar baru kan, mesti benda sampai. Ada ke? Ada barang belum bulat dia? Barang tak pakai dia bulat bukan? Mata bulat? Oh, ada lah bulat. Mesti yang baru apa? Panggil apa? Yang baru, yang latest. Klasik tu. Mercedes B, banding tu. Dia bagi walk. Saya tanya cara peribadi walk mesti nak tahu siapa betul tak? Besok dia cakap lagi. Isteri saya bernama daripada L. Apa ni? Dia tak boleh jawapan tau. Tapi sebab dia dah bagi kita macam-macam. Besok dia hantar lagi pula 4-wheel drive. Wow punya ni kami ganti baru. Plate kami tukarkan. Tengok plate dah tukar ke sana. Tengok brand pun ada wow. Kereta dua. Tak apa, orang hantar yang tu di kawan saya. Saya tolong uruskan. Macam ni marah lah. Tengok Dia bagi. Kita kata siapa ni? Nombor telefon saya 019-333-44... Oh, lagi suspend. Try 4432, 4431, 4433 ni, 4433 ni. Air kali, saya peniaga santan. Confirm betul. Alah betul, kau ni buat kelakar. Kau cakap kan kau. Oning dia memikir, 3 hari dia tak makan je. Confirm betul. Saya peniaga santan. Aku cakap tanya ni betul ni. Bagi ajar kat bawah bisnis. Tapi kita ada minat tak nak tahu. Kenapa? Sekarang ni Allah bukan bagi Mercedes. Allah bagi everything. Pagi tadi dia bagi nafas. Pagi tadi dia bagi jaga. Pagi tadi dia bagi bangun. Pagi tadi dia bagi pergi masjid. Pagi tadi dia bagi sarapan nasi lemak. Pagi tadi dia uruskan telur tak daripada ayam mana, daripada reban mana sampai kat kita dah selesai kopi, kita makan. Pagi tadi pergi teh. Pokok mana, entah Cameron Highland ke, daripada China ke, daripada India ke, kita tak tahu. Tapi diuruskan, pum sampai depan kita. Nampak tak dia bagi macam-macam? Bukan hari ni je. Before. Dan lepas-lepas ni dia akan bagi macam-macam dengan rezeki yang Allah berikan. Betul. Dia bagi kita faham semalam. Dia kita faham. Semalam kita faham dah. Wujud hakiki, wujud majazi,
wujud aradi. Dia bagi dalam arad, jirim. Dia bagi. Sebab tu bila belajar tauhid ni, we are going to feel interesting. Sepatutnya. Kalau rasa, tauhid ni aku malas ni. Mungkin nak pekit ni susah ni. Bah. Kita nak kenal ni, orang bagi kita ni, satu kuasa yang bagi kita ni, satu pangkat nama Tuhan dan zat dan nama Allah, kita nak kenal dia. Macam tadi, tadi dapat Mercedes tadi, jadi dia. Dia lagi tanya Roman, siapa ni? Tak kawan abang. Siapa ni yang kawan abang? Dia bagi lagi hint. Nak masuk Mercedes pun takut kan? Kenapa? Takut ni aku punya ke ni? Tapi gerak nama aku. Faham tak saya bagi contoh berjalan ni? Kalau kita feel Allah beri kita macam-macam, kita lagi semangat nak tahu. Hatta kalau kena bayar besok lah, kita buat dekat mana-mana resort yang mahal, kena bayar seorang 300, tak apa. Ini bayar RM80 sahaja. Campur barbecue RM30 sahaja. Yang lain, orang bagi duit. Ini tak bayar. Ini bukan tak bayar. Ini ada orang bayar. Dapat hadiah lagi. Beg kembara. Dalam tu ada kayu sugi. Dalam tu ada apa? Tengok tak? Dia beri hadiah lagi ni. Apa lagi? Sejadah. Lagi ada kitab ni. Apa? Surah Al-Kahfi dan terjemahan. Saya dengar ada yang orang bagi cincin 2 biji pada siapa yang bertuah. Tengok ada cincin. Wajar Ustaz kata. Aku nak tengok ada bagi cincin. Dulu dah balik gadai kan. Tak ada cincin. Mana tahu kan, penderma ni dia ambil random. Siapa dapat lah. Okey juga. Okey, ni apa ni? Sesuatu. Itulah dikatakan orang yang beriman dengan Allah. Apa? Dia mengaku dan hati dia dengan yakin. Dia mengaku hati dia dengan yakin. Allah jadikan segala-galanya. Dan Allah wujud itu wujud hakiki. Okey. Sekarang kita nak baca surat ni pula. Ni dah sudah Dah kan? Dah. Ni dah. Dah. Dah, Ustaz. Akan lupa, kena kambing yang lupa habis dah. Dah. Sudah. Ni. Dah. Ni. Ni belum. Belum. Dah kan? Mana kata dah? Belum kan? Belum. Semalam baru sampai nafsi lah. Okey. Online nampak apa? Online nampak semua kan? Bahagian sifat salbiyah. Okey, tak apa. Salin gini. Salin satu Kita punya break go apa? Kita punya break. Call? 10:30? 9:10:30. Okey, 10:30 kita break. Bahagian sifat salbiyah. Ini saya terang tadi dah. Aku saya nak bagi nota je. Salbiyah. Pertama tu lagi. Nafsiyah. Yang kedua. Salbiyah. Okey, catat nota dia. Pengertian. Daripada perkataan salbun, sim lamba tanwin salbun yang bermaksud sama ada nak kata menafikan atau boleh kita kata ternafi. Tulis dalam bracket tu kata anak. Ternafi. Kerana sifat ini,
sifat yang ada dalam salbiyah ni menafikan kekurangan zat dan sifat Allah. Dia menafikan satu part nama dia kekurangan. Bila dia ada satu nama ni, dia menafikan kekurangan yang lain. Contoh apa? Saya kata saya kuat, saya menafikan saya lemah. Saya kata saya pandai, saya menafikan saya bodoh. Saya katakan Abang Razak gagah, saya menafikan Abang Razak lemah. Saya katakan Wo ganteng, menafikan Wo gantang. Gantang macam kaya lah, gemuk gantang. Tapi Wo tak gantang. A tu tukar E Wo, ganteng. Menafikan bukan gantang. Saya katakan orang ni cantik, menafikan dia tak cantik, dia bodoh. Jadi perkataan tu dia menafikan benda yang kurang sempurna. Saya katakan orang ni ada kehendak, dia buat ni dengan kehendak dia. Menafikan dia buat itu dengan terpaksa, tergagah, disuruh, diperintah. Tak ada siapa perintah Allah. Jadikan bumi, tak ada. Beri rezeki, tak ada. Kenapa? Dia memiliki iradah. Dia memiliki iradah Allah. Best dia kenal Allah ni lah. Best ke tak best? Kononnya kenal Allah. Akhirnya aku kenal orang ni, apa kuasanya hidupkan aku. Akhirnya aku kenal kuasanya beri rezeki pada aku. Akhirnya aku kenal kuasanya bagi aku bahagia. Dan kuasanya mencuba aku dengan derita. Akhirnya aku kenal. Mengapa? Saluran yang bernama Tauhid. Ini Tauhid nak kenal dia ni. Itu dalam bahasa Arab. Ya ibaratun an-nafi mala yaliku bihi Jalla wa Azza. Bahasa Melayu dia kata tu. Apa salbiah? Ia adalah ibarat. Kenapa ibarat? Kenapa ibarat? Tak nampak. Kita kata Allah tu kidam. Kidam mana? Mana kidam? Tak nampak kidam. Tapi ibarat yang memberi faham. Itu nama ibarat tau. Macam adat. Ada mana nampak? Tapi dia ibarat yang beri faham. Ibarat yang beri faham. Tapi tak nampak. Tak nampak. Pakar, kekal. Mana kekal? Mana kekal macam mana? Mana butir dia? Mana zat dia? Kekal tak ada zat. Dia ibarat memberi faham. Faham tak perkataan ni? Ibarat memberi faham ni. Yang ibarat tu an-nafi. Daripada menafikan segala yang tidak layak bagi Allah. Itu dia punya terjemahan. Maknanya kalau kita buat periksa lah. Lupa lah nak cakap doktor. Doktor mana? Doktor Norwati mana? Nanti ada gathering. Kita kena buat satu sesi lah peperiksaan. Lupa cakap malam lah. Ramai tak datang? Tak, kita jangan cakap. Dia rahsia AJK rahsia AJK tau. Dia macam malaikat maut tu, datang tak cakap. Kita buat satu sesi periksa. Maknanya ada dewan pengurusan lah. Okay, you have 45 minutes to complete everything. Please complete your last sentence. Dan letak pen anda di depan. Nanti AJK kutip. AJK pun kena periksa tau. Dan kata AJK tak periksa, tak AJK. Tak. Cikgu perpiksaan, ahli lembaga perpiksaan, orang kementerian pun kena periksa. Kita buat periksa. Aku takut AJK dapat 10%, tak AJK dapat 80%. Macam mana terbalik tu? Boleh Boleh Nanti beberapa perjumpaan yang akan datang nanti kita buat periksa lah. Saya akan buat signboard tahun depan, jangan ganggu. Perpiksaan sedang dijalankan. Nanti orang kata, Ustaz ni SPM ke? Ni bukan SPM. Ini orang tua, apa SPM? Tengok orang tua dalam tu.
Tolong tiru, duduk perjalanan sosial. Satu kat sana, satu kat sana. Handphone kumpul. Boleh? Jawab takut, tak boleh. Barulah al-ilmi fi sudur. Barulah I don't need all this catatan. I don't need. No need. No more. Everything, I put it inside my heart. Betul ke doktor saya cakap ni betul? Everything I put it inside my heart. Kenapa? Ilmu ini dah jadi kekasih hati aku. Dia selalu berada di hati aku. Selalu dalam ingatan. Ini tanya wujud bagi berapa? Baru semalam belajar. Wujud bagi berapa? Hakiki, majazi, aradi. Saya tengok dah. Kenapa? Kekasih hati kan tak boleh lupa. Betul kan? Tak lupa. Lahir kat mana dulu? Masa bercinta dulu, lahir kat mana? Tahu? Saya cari nota. Kekasih aku lahir mana? Tak. Pum jawab. Kenapa? Kekasih hati je. Bercinta dengan ilmu jadi kekasih hati. Tak baca rasa resah, tak datang rasa rindu, tak taklah rasa rindu. Rasa macam, aduh, mandi rasa tak basah. Mandi keluar bilik air, kenapa tak basah? Oh, dah lama tak datang kelapa doa air, dah 2 hari tak online. Padahal nak tak basah. Kenapa awak menderita? Saya dah 2 hari doktor tak dengar apa doa air. Oh, best lah. Suami tanya ayang, kenapa tak makan ayang? Tak boleh makan, rindu. 2 hari dah. Tak tengok janggut ustaz. Tengok janggut ustaz tinggal nak makan sukun. Supi. Ada uban jangan cabut Saya cakap ni hadis ni. Sahabat-sahabat ni, dia ngadu. Wahai Rasulullah, ada kalangan kami yang cabut uban ni. Ada seorang sahabat ngadu Rasulullah. Rasulullah apa? Uban itu kemuliaan bagi kamu yang Allah beri. Kalau kamu nak kemuliaan yang Allah beri itu cabut, kamu cabut uban. Balik dia cabut uban. Jangan umpan tujuh selai RM1. Kau cabut topal uban, selai RM1. Jangan cabut uban. Biarkan dia. Nak trim tak apa. Kenapa? Allah kata satu uban nanti akan menjadi cahaya pada engkau hari kiamat. Gelap lah. Kita ada uban Allah muliakan, Rasulullah ni muliakan orang beruban ni. Apa bukti dia? Apa tu yang buka pintu kabar? Apa nama kau tu? Syaibah. Betul? Syaibah. Shin ke Shin Apa Lutfi? Shin. Syaibah Syaibah ke Syaibah? Syaibah Putih. Betul? Kalau maknanya putih Syaibah. Kalau hitam, aswad. Kalau kuning apa? Kalau oren, asal lah. Pada yang basic lah. Kalau putih, syaibah. Bukan syaibah. Ada kau lah. Tapi dia panggil syaibah tu kalau kita kata, dia panggil syaibah tu kalau kita apa? Sebab mereka ni keturunan dia orang putih. Kita katalah baru mazi putih. Jadi mereka memegang pintu Kaabah. Itu Rasulullah kata tu. Satu ubat yang tumbuh menghapuskan dosa kamu, memberi pahala pada kamu, lepas tu jangan tumbuh ubat. Tak apa, kita ada ubat kita kena proud lah, kena proud. Nanti Rasulullah dah kata, nanti besok dia cahaya pada hari kiamat. Jangan malu. Dia cahaya pada hari kiamat. Allah tunjukkan ubat ni tanda kemuliaan seseorang. Allah nak muliakan dia letak ubat. Jangan cabut, benda yang cabut. Orang kata, alah, dah beruban dah dia. Kan mana tu Allah beri kemuliaan. Bagus. Bagus itu. Okey, ni. Sifat salbiah. Ini lagi di pengertian dia. Satu pengertian daripada ta'rif yang diambil dalam kitab dalam bahasa Arab. Ta'rif dia ni, itu ia adalah ibarat yang ibaratun an-nafi mala.
Jadi kubihi jalla wa azza. Ibarat kefahaman daripada menafikan itu daripada perkataan, daripada istilah bahasa yang lebih tersusun. Sifat nafsiah adalah sifat yang membahaskan apa yang tiada pada zat. Ia adalah dalam golongan sifat amrun iktibari. Atau ibarat. Hanya ada pada fikiran dan akal. Tetapi tiada ada pada zat dia, tak nampak pada zat dia, tak ada. Dia katakan. Kalau wujud lain, wujud dia refer pada zat. Bila ada wujud, mesti ada zat. Kita kata lampu ni wujud, mesti ada benda lampu tu. Badan diri lampu tu. Mesti ada. Pada akal kata situ. Kita kata, oh tu handphone. Kita ada nama dia. Bila ada nama, mesti ada zat. Sama ada zat tu nampak ke tak nampak. Kalau kita kata botak. Botak bukan nama. Botak tu apa? Botak tu apa? Bukan nama. Dia apa? Dia panggilan. Kalau kita kata kepala. Itu apa? Itu nama, betul. Bila ada kepala, mesti ada barang kepala. Bila ada mesti ada kepala. Bila ada isim, mesti ada. Come on. Bila ada isim, mesti ada. Nama. Isim nama. Bila ada isim, mesti ada. Musamma. Musamma ni apa? Empunya nama yang dirujuk akan dia. Pening ke? Okey, boleh faham kan? It will getting interesting and interesting and interesting. Apa bukti interesting? Kita rasa, kejap ke 9? Ini kan 9 ke 10? Tapi kalau kita tak rasa interesting, aduh, rasa macam petang-petang. Rupanya bagus 10. Rasa penderitaan itu melondak-londak yang jiwa. Benda yang kita suka. Tapi kalau benda yang kita rasa, kita nak tahu juga. Kita seronok, kita sayang pada ilmu. Kata ahli motivasi apa? Tidak ada kepayahan bila bersama orang yang disayang. Tidak ada kepayahan. Satu, nama mesti ada mempunyai nama. Bila ada nama, ada zat. Bila ada zat, baru ada sifat. Amboi, aku punya pembantu dengan pantasnya berlari. Bertindak mengikut keadaan. Alright. Aku ingat nak ijaz juga, tapi anak aku belajar lagi. Kita tengok ramai orang nak ijaz tu. Okey. Bismi dengan nama Allah. Yes. Yes. Dalam satu konteks, bila ada nama, mesti ada empunya nama. Bila ada isim, mesti ada musamma. Tadi kita di pelangan tu. Bila ada isim, mesti ada musamma. Bila ada nama, mesti ada zat. Bila ada kata laptop, mesti ada laptop. Mesti ada barang. Mesti ada empunya nama yang dirujuk pada dia. Ini dia. Kita kata cik mata, itu nama. Bila dia kata cik mata, mesti ada zat cik mata. Okey. Bila zat ini adalah jirim, bila ada jirim mesti ada arat. Apa arat dia? Lengkuk ini, atas tangan, panas, lembik, plastik, panjang, bulat, dua, lekuk, tengah. Adalah sifat dia. Datang daripada kedai RM2. Contohlah kalau beli kedai RM2 lah. Mana spek dia RM2 lah. Ada lembek. Nampak tak? Faham tak?
Tapi bila pada Allah, bila ada nama, mesti ada nama Allah dipanggil zat. Bila ada zat, mesti ada apa? Mesti ada sifat. Tapi kalau zat itu ada jirim, mesti ada arat. Tapi kata Allah itu mesti ada sifat dia tinggi. Bukan. Tinggi itu arat. Tapi dia ada sifat. Dan sifat dia bukan arat. Kenapa? Dia bukan jirim. Itu formulanya dulu Tuan Guru Haji Rizauddin kata ni. Masa kami ambil ijazah kitab Tauhid Imam Ghazali dekat ni apa tempat ni? Yang kita pergi pagi petang tu. Dekat tol tu nak pergi balik nak pergi ke STV tu. Apa nama tempat tu? Kat Surau Jalan kan? Apa nama tempat tu? Kan dia cakap tu. Zat Allah adalah zat. Sifat Allah adalah sifat. Zat makhluk adalah jirim. Sifat makhluk adalah arat. Sifat Allah adalah sifat, bukan arat. Kan itu kan dia beritahu. Dan kelar-kelar guru-guru lain pun cakap itu juga. Bandar Putra. Yes. Bandar Putra. Bandar Putra lah. Masa tu ambil ijazah. Saya ambil ijazah Bakurah Amani kat Melaka dulu ni. Rasa penat betul belajar. Pagi direct kan. Pagi berhenti minum pukul 10 tunggu sampai asar petang habis. Besok sambung. Dia bagi makan pepek yang saya tak makan, saya tidur. Saya pergi belakang tidur. Dah balik minggu tu ada anak-anak murid kata, Ustaz pergi Melaka tu kan? Kenapa tak panggil? Saya tak nak, saya tengok nampak Ustaz penat sangat. Orang pun nampak kita penat sangat. Kenapa? Saya dah press kepala otak saya nak fahamkan Al-Quran ni. Rupiah ada perkataan Al-Quran ni. Ustaz? Bukan susah. Saya rasa bukan susah. Tapi kita ni tamak nak try to understand everything at the same time. Tahu? Patutnya tak faham sikit, tak apa. Faham dulu. Nanti faham lagi. Ada kawan ni khatam 3 kali Al-Quran pun tak dapat. Dia kata tak dapat lagi. Orang suruh ajar. Saya kalau suruh ajar Al-Quran sulit. Saya tak boleh. Al-Quran ni kali Ustaz Zul kata dia ni payah sikit no. Dia betul lah. Payah sikit no. Yang payah. Tapi dapat ijazah tu mengharapkan berkat guru lah untuk kita faham. Itu je lah. Ni sekarang ni dalam proses nak dapat ijazah ni lah. Apa? Risalah Tauhid. InsyaAllah lagi baru muka ni habis. Dapat ijazah. Bukan ijazah degree. Ijazah ni kebenaran daripada guru. Restu dia memberi ilmu. Itu ijazah. Dan bila ada ijazah ni, kita bolehlah menyampaikan pada kemampuan kita. Itu yang paling bagus. Maknanya perjalanan tu lebih berkat. Perjalanan orang yang mengajar ni lebih berkat. Maknanya dia akan ada daya tarikan, dia akan ada. Itu yang penting mengambil ijazah-ijazah ni. Kau tak ambil, tak apa. Okey. Ni. Lepas tu dia ada apa ni? Apakah sifat dia? Apakah erti dia? Bagaimanakah sifat ini mempunyai peranan untuk menafikan kekurangan Allah? Ini nota dia. Okey. Ni. 5. Sifat 20 ni dia bagi macam ni 1, 5, 7, 7. Begitu Sifat 20 ni begini. 1, 5, 7, 7. 1, 5, 7, 7. 1 apa? Nafsiyah. 5 apa? Salbiyah. 7 apa? Ma'ani. 7 lagi apa? Ma'anawiyah. InsyaAllah kita dah sampai kat situ nanti. Sekarang ni kita dah sampai second group. Second category. They call it Salbiyah. Itu tengok tu. Qidam artinya sedia. Diulang malam ini. Baqa artinya kekal.
Mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bin nafsi wa daniyah. Tu cucu kita, cucu Topa Nasib dari Topa. Cucu hafal lagi jangan Topa tak hafal. Cucu tadi Topa sambung Topa. Wahdaniyah. Alah, Topa ngantuk lah. Besok lah sambung. Malam Topa tengok nasi YouTube. Wahdaniyah budak ya dah. Okey, semalam apa? Semalam. Tapi Topa ni okey mana? Ada cucu, tak balik lah cucu. Tidur sini. Baguslah. Mukhalafatuhu lil hawadisi, saya dah kata dah. Mukhalafah ni guru pesan dulu. Ingatlah pada perkataan khilaf. Salah. Silap. Sekarang ni kan orang hantar air raya kan. Mohon ampun segala khilaf. Orang tak kata mohon ampun segala silap. Tak. Jadi perkataan khilaf. Sebab khilaf ni tak semestinya silap. Kadang-kadang beza pendapat. Itu namanya khilaf antara ulama kan. Kita kata A, dia kata B. Jadi masing-masing nak kata betul, dia bergaduh. Itu nama khilaf. Jadi maafkanlah kalau ada rasa bergaduh. Khilaf. Dan itu apa? Mukhalafatuhu lil hawadisi, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Segala yang baru ni apa? Itu namanya makhluk. Maknanya, itu maknanya dulu. Okey. Qiyamuhu bin nafsihi. Qiyamuhu, qiyam berdiri Allah Ta'ala. Nafsih. Nafsiyah. Nafsih sendiri. Sendiri. Dalam tu nampak slide tak? Dalam online ni. Nampak Ustaz. Okey. Wahdaniyah. Esa. Dulu guru kata, jangan cakap Tuhan satu. Cakap Tuhan Esa. Dulu guru kata, orang dulu-dulu punya pantun ada yang tak tepat. Hari ini hari Jumaat. Besok hari Sabtu. Nabi kita Nabi Muhammad. Tuhan kita Allah yang satu. Dia kata tak tepat. Satu itu adalah dikatakan bilangan. Hari ini hari Ahad. Lusa hari Selasa. Nabi kita nama Muhammad. Tuhan kita Allah yang Esa. Tukar pantun tu macam itulah. Allah itu apa? Berapa Allah ni? Ada berapa? Esa. Dan ada satu. Dia cakap Esa. Orang dulu kan cakap Esa. Wahai Tuhanku yang Esa. Bila. Very feeling . Kalau nyanyi kat tepi pantai Pidi, kering air laut tu. Atau hujan hari. Aduh Tengok ulama buat lagi Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan wafatmu. Aku nak backup singer lah. Ada tak backup singer? Lagu tu kena ada backup singer. Wahai Tuhanku yang Wah, backup singer yang nak ni. Boleh walk? Abang Nazrak, Haji Nasir boleh tanya. Dengan Haji Bakar tadi. Orang ambil bass. Orang ambil second. Gempak kalau dia sudah tahu dipanggil untuk majlis Nabi. Lagu tu best Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, tiap ketika. Kamu
Mai ada sebelah tu, cantik. Tak boleh. Ha? Apa? Oh, lirik lagi. Aduh, bagus lirik. Ketika tenangkan wafatmu. Pakcik tayang lirik. Pakcik dah hafal. Putus asa tiada lagi. Oh, kita kena buat grup lah. Nanti bila kita jumpa malam terakhir, kita buat persembahan nasyid. Ini. Wahai Tuhanku yang kat belakang. Aku dah nak nanti penyanyi-penyanyi nanti. Wah, Haji Nasir. Haji Nasir masa dia punya dangdut tu sama. Dia ada macam bila. Ustaz ni 3 hari malam Ustaz. Nanti kita buat malam persembahan lah. Orang yang peksa dapat hadiah tinggi macam Iqbal kan. Dapat hadiah. Kan ada persembahan nasyid. Nanti kita buat nasyid. Abang Rara suruh beat. Abang Rara bukan peminat. Apa peminat? Satu hari nanti kau akan mengerti. Apa? Aduhai Peti. Aina tahu lah. Di sana. Lagu tu kalau kita cuma seimbang kita buat nyanyi. Nangis kan? Tapi dia mulakan apa? Wahai Tuhanku yang Esa. Apa? Engkau aja boleh ampunkan aku. Orang yang tak boleh ampunkan aku. Engkau Esa. Engkau aja tunggal. Boleh ampunkan aku. Engkau yang tunggal. Boleh bagikan aku. Orang lain tak boleh bagikan aku. Makhluk tak boleh bagikan aku. Pasangan aku tak boleh bagikan aku. Engkau boleh bagikan aku. Aku berusaha nak bagikan diri aku. Nak bagi keluarga aku. Tapi hakikatnya engkau yang boleh bagi. Kenapa? Esa. Apa Esa tu? Kau tu boleh aku faham. Ustaz pun tak boleh aku faham. Aku cuba. Ustaz cuba. Tapi engkau yang lulus. Approve. Faham sebab dulu. Kenapa? Esa. Hamba-Mu rasa berputus asa siapa dapat bersihkan diri dari segala dosa yang setiap hari, tiap ketika. Lagu tu best betul lah. Okey, ni. Bagaimana dia katakan dia menafikan, bagaimana sedia itu, Salbiah itu menafikan apa? Allah itu ada permulaan dengan sifat itu sedia. Dinafikan. Salbiah ni dia menunjukkan satu sifat, dengan itu secara terus menafikan. Menafikan Allah ada permulaan. Kenapa? Sedia itu sifat wajib. Lawan sedia ada permulaan. Lawan sedia itu baru. Bila baru ada permulaan. Maknanya tak ada. Itu ada permulaan. Tapi Allah bukan tak ada. Tapi Allah sedia ada. Sedia ada maksud apa? Tak ada permulaan. Kalau kita datang, makan tengah hari sekarang, kita datang sana, makanan sudah tersedia. Itu lain. Itu bukan sedia. Itu tadi tak ada, sekarang ada. Sebab apa? Makanan itu adalah makhluk. Kita datang, dewan sudah tersedia. Abang Lim, doktor, Abang Azhar, Haji Nasir semua dah edit dengan orang kita. Duduk macam ni. Saya datang, kursi meja dah tersedia. Bukan sedia tu. Itu sedia makhluk. Sedia makhluk ada permulaan. Hari pertama mereka ambil gambar, kursi tak ada. Clean, kosong. Betul? Betul tak? Kosong. Datang dikir tu kosong. Sekarang ni sedia. Bukan sedia. Itu bukan sedia. Itu sedia tapi ada permulaan. Kenapa? Makhluk. Tapi Allah sedia, tak ada permulaan. Kenapa? Dia bersifat Qadam. Dan dia dipanggil Qadim. Okey.
Tak susah kan? Ha? Tak susah. InsyaAllah tak susah. Allah nak kenalkan diri dia. Dan ulama, terima kasih kepada ulama yang menyusun. Lepas tu saya nak ucap terima kasih kepada JK lah. Saya ni orang kata tak ada buat apa-apa lah. Saya baca je apa benda dia orang bincang lah. Kadang saya jangkut. Terima kasih. Lepas ni, kawan-kawan yang balik, jangan lupa jumpa JK. Abang Razak, Haji Nasir, War, Abang Lim, Kak Ina, Kak Raja, Kak Raima, Kak Ina. Siapa lagi? Diana. Lagi? Doktor. Lagi? Saya nak kawan-kawan pergi jumpa seorang-seorang. Saya salam tak apa dah. Takut COVID, tak salam lah. Saya kadang pergi R&R, semayang. Orang suruh jadi imam, jadilah imam. Bila kita lupa lah kan. Kita lupa COVID ni. Kadang lepas semayang, kita pun biasa lah kan. Dia buat, dah kecil aja tu. Betul. Dah kecil hati lah, rasa sedih ya. Kenapa sedih ya? Bukan kata tak boleh buat lah, tak ada masalah kan. Tapi kalau nak salam ni tak apa. Tanda kita terima kasih kepada mereka. Saya nampak mereka ni bekerja keras tau. Hari-hari bercakap, lepas subuh dah mula bincang-bincang. Kita tepuk sikit. All those JK. Dia punya sacrifice, dia punya pengorbanan ni. Saya tak sangka. Saya terkejut tak tahu. Ini macam sudah ada poster tapi tu muka tak ada senyum. Kenapa muka tu tak senyum macam ni? Boleh edit dia bagi senyum Boleh. Wah, itu tak senyum Okey, ni. Menafikan Allah itu menerima binasa. Nanti bulan 3 insyaAllah kita ada program lagi tau. Tapi terhad kepada 44 orang saja. Satu bas. Siapa bunuh dia masuk. Dah. Siapa lambat? Yang kita tinggi lah. Tapi dalam bas ada program. Tapi yang ini pun tak boleh. Takut tempat yang tinggal terhad. Itu jelas saya cakap. Tapi boleh sewa tempat keliling dan boleh datang pada hari program pula. Tapi rugi dalam bas ada kelas. Dan kita tak boleh ikut lah. Boleh booking kat JK. Nama aku nanti. Boleh booking. Tempat duduk boleh booking. InsyaAllah kita nak buat lagi program. Mudah-mudahan Allah izinkan sebelum Ramadan. Kita nak jalan. Dalam bas kita nak buat kelas. Lepas tu kita nak duduk malam. Kita nak makan. Lepas tu kita nak buat tahlil sebelum Ramadan. Kita nak doa. Malam tu kita nak makan nyulian sekejap. Kita nak doa. Allah bagi kita kekuatan ibadah dalam Ramadan. Itu yang besar kita. Lepas tu adalah beberapa program. Lepas tu balik. Itu je lah. Saya ada bincang malam lah. InsyaAllah kita nak merancang lah. Tapi tempat ni tak decide lagi. Siapa nak ikut, please book now. Malam minggu. Kita pergi malam minggu. Please book your place now. Jangan baca WhatsApp 3 hari sekali. Orang dah penuh dah. Ustaz nak pergi. Seminggu lepas orang baca. Kau baca WhatsApp 2 kali ke? Ustaz saya baca WhatsApp 2 minggu sekali. Mana baca WhatsApp 2 kali? Please book your place now. Jui cari JK. Nama saya. InsyaAllah. Kalau ada rezeki kita pergi Kalau tak ada, tak adalah. Menafikan Allah itu menyerupai makhluk. Yang tu tak ada exam. Jangan risau. Tak ada exam. Tak ada exam lagi. Tak boleh. Tak. Bila kita kata bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala yang baru. Baru itu makhluk. Allah itu bukan baru. Kenapa? Dia memegang satu dasar yang kukuh. Nama dia, sifat dia adalah Qidam. Dan dia dipanggil Qadim.
Jadi mana mungkin dia sama dengan makhluk? Mana mungkin dia ada wajah? Mana mungkin dia ada tangan? Jangan cakap tangannya selayak bagi dia. Ini salah. Bukan tangannya selayak bagi dia. Patutnya makna tangan yang selayak bagi dia. Bukan tangan. Apa makna tangan? Dalam Quran kata, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa makna tangan? Kuasa. Kuasa. Lagi sedih juga bila ada ustaz-ustaz explain makna tangan apa? Yang makna tangan, makna yang selayak, makna tangan yang selayak bagi dia. Kalau kita kata makna tangan selayak, dia ada tangan. Dia tak menyerupai makhluk. Bukan rupa saja. Everything. Kalau kita kata, rupa saya tak serupa dengan muka War. War ada muka, saya ada muka. Tapi tak serupa. Bila kita kata Allah tak serupa dengan makhluk, tak boleh kata Allah ada rupa. Kita ada rupa, tapi tak sama. Bukan. Dia tak ada rupa. Dia tak ada tangan. Dia tak ada bentuk. Tangan dia panjang gini, panjang pendek gini, kenapa? Bentuk itu adalah apa? Arat. Arat itu pemilik siapa? Makhluk. Makhluk ini zat yang dipanggil apa? Kirim. Kirim. Mana mungkin dia begitu? Lepas tu ulama sifat 20 meletakkan benda ni sebagai asal yang kukuh. Mukhalafatuhu lil hawadis. Clear. Very clear. How clear? Crystal clear. So crystal clear tak? Apa Haji Nasir crystal clear? Very jernih. Jernih orang putih ke apa? Apa? Clear lah. Crystal clear. Bukan clear. Crystal clear. Faham sifat 20 ni mesti very clear. Jangan tak apa Macam pernah dengar arat. Macam pernah dengar. Apa arat? Arat ni apa Aku tak faham. Kau faham Orang Johor. Apa arat? Arat ni dia lahir daripada zat. Oh, mak dia zat. Mak dia jirim Bukan mak dia jirim, bodoh dengan kau. Dia lahir daripada jirim atau apa? Dia menumpang pada aku nak faham definisi. Jirim sesuatu yang terjadi dengan diri dia. Tak menumpang pada benda lain. Arat menumpang pada jirim. No jirim, no arat. No arat. No jirim, no arat. Kenapa? Tumpang. Macam saya tumpang kereta war. No kereta war, no tumpang. War tu Ustaz. Bung nak pergi. Jom. Tumpang kereta war. Orang KK tanya, Ustaz ni pegawai JAKIM ni? Pegawai JAKIM. Tak sampai hati aku tipu. Habis kawan. Okay lah orang pandang orang kata pegawai JAKIM ni. Kalau orang kata, Ustaz ni Ustaz mami kat mana? Bukan bantuan ni? Tu mana hujan. Tapi orang kata pegawai JAKIM ni. Aku mesti hidup tak pegawai JAKIM. Pegawai JAKIM lah. Maknanya rupa orang baik tu dah ada. Memang baik pun kan. Orang baik betul bagi orang baik. Tadi masa datang rawang seorang-seorang, budak HR tu kata, Ustaznya 3 orang tu mana? Dia tanya Ustaz 3 orang tu mana? Dia panggil korang Ustaz tau. Dia tengok korang ni. Allah ya. Speechless. I cannot say anything. Orang ni kira ada memang muka baik tau. Orang pun baik kan. Nur hati tu. Ustaznya 3 orang tu mana Ustaz? Terus teringat Abang Alim, diorang ada kerja. Diorang mengajar ke?
Dah ada hint tu. Dia orang mengajar ke? Orang dia mengajar, dia kata apa? Oh, dia mengajar tempat lain kan? Aku angguk je. Don't play-play Aku punya bodyguard ustaz-ustaz yang don't play-play. Aku kalau pasal aku, mesti aku dah hitam tu. Apa tak ustaz dulu. Wah akan ganti. Muka berapa ustaz? Muka berapa ustaz? Aku tak lakukan macam ni. Wah ganti. Haji Nasir tukar pasang pelak. Abang Alim tukar pasang wire. Aku duduk dalam kereta tidur. Ustaz, muka berapa ustaz? Sini ustaz Sini, okey. Ustaz ni risau. Ganti. Maka arat itu. Jangan main You don't play Tak risau je. Kawan tu bebas ni ahli syurga. Menafikan Allah itu bergantung dengan sesuatu. Kenapa? Bukan Allah itu berdiri macam berdirinya kita. Dia berdirinya. Handphone ni berdiri. Stand ni berdiri. Stand ni berdiri. Kita kata Allah berdiri. Tapi Allah berdiri macam ni ke? Macam ni ke? Berdiri ni dipanggil apa? Berdiri ni dipanggil apa? Arat. Kenapa dipanggil arat? Ini adalah ini. Perkataan sama. Mana dah lama? Ini berdiri. Begini. Berdiri. Begini. Kenapa? Arat. Tapi Allah berdiri bukan begini. Berdiri itu apa? Itu dah terjemahkan tu. Berdiri yang kiri apa? Dia tak seperti itu bukan makhluk. Itu berdiri. Bukan kaki berdiri sini. Dia mahu binafi. Jadi menafikan apa? Allah tak gantung dengan sesuatu. Allah nak buat, Allah tak gantung dengan doa. Allah nak sembuh, Allah tak gantung dengan ubat. Allah nak bagi bahagia, Allah tak gantung dengan pasangan. Tapi ahli sunnah wal jamaah meletakkan mesti lahirkan sebab untuk bahagia. Maknanya elakkan pergaduhan, elakkan persisihan, elakkan cakap tinggi-tinggi, elakkan dalam rumah tangga sindiak. Tengok abang pakai serban. Wah. Assalamualaikum, Wali Songo. Dia panggil suami dia Wali Songo. Kawan tu dah lah ikan serban macam roti canai. Wali Songo, roti canai satu. Wah, ajak tu. Mana aku jawab canai? Tu atas kepala dia kata. Kawan ni baru nak naik ikan serban ni. Itu pun 18 kali buka. Bukan semen. Bang Wan Hasan, kejap. Wan Hasan bang, kejap. Keluar. Okey, abang handsome tak pakai serban? Walaupun kita roti canai, roti bom, roti sardin, dan nanti dah kata tak handsome nak tahu ni. Tahan. Abang handsome no? Dia keluar je masuk lain. Macam roti canai. Tak apa? Betul tak? Kita ni kena jadi motivator lah pada pasangan kita. Wah, abang pakai handsome lah. Tadi saya keliru tau, saya ingatkan Imam Masjid Negara tadi balik rumah. Macam Imam Masjid Negara pun, saya Imam Muda. Siapa yang handsome? Siapa yang handsome Imam Muda tu lah? Tak apa nama tak tahu lah. Kan? Saya keliru lah, saya ingat apa nama dia tu? Wah. Dan nanti dia kata, ni India ke apa? Tak, saya bagi motivasi abang. Abang makan sebab abang. Ni apa? Ya Allah, aku nak ikut rasul engkau. Aku nak ikut rasulmu ya Allah. Aku ni orang tak baik tapi aku nak ikut rasulmu. Dah lah. Ikut rasul. Ikut Nabi. Ustaz, Abu Lahab pun pakai serban. Yang bodoh begitu Abu Lahab apa? Aku tu jawab tu je kalau jawab. Tu kira sopan tu. Janganlah ingat ikut berhak pun Tak sebab juga yang marah berhak pakai. Jangan ingat ikut berhak pula. Ikut Rasul. Whatever Rasul buat itu is the best. Betul. Dulu dekat Amerika, diorang paksa ada seorang perempuan buka tudung tau. Perempuan ni kerja kat pejabat.
Jadi orang mereka di kawasan tu, mereka dapat tahu cerita ni, mereka marah. Mereka berharap dekat depan pejabat tu. Mereka kata bawa spanduk, neither east nor west, Islam is the best. Mereka ulang kata ni. Neither east nor west, Islam is the best. Mereka bertahan perempuan ni. Mereka bertahan perempuan ni. Jangan paksa dia buka tudung. Dia as Muslim, dia boleh pakai tudung. Tak ada kena guna tudung atau jerit. Mereka mempertahankan tudung. Aurat perempuan ni pertahankan. Orang yang mengerti ni memang gitu kan. Lepas tu kita kena mempertahankan agama kita. Okey. Menafikan Allah tu bergantung dengan sesuatu. Allah tak gantung dengan sesuatu. Allah tak gantung dengan sesuatu. Semua makhluk tanah mayang, Allah tak sempurna. Semua makhluk tanah taat, Allah tak sempurna. Semua makhluk taat, Allah tak sempurna. Oh, masa mencemburui kita rupanya. Okey, break. Berapa lama? AJK? 15 minit, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.